Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada rakan-rakan dan Puan Syahidah, iaitu pensyarah, bimbingan dan pengurusan tingkah laku kanak-kanak. Hari ini saya dan rakan-rakan ingin membentangkan tentang bab 8, iaitu kawalan kendiri kanak-kanak. Ahli kumpulan saya terdiri daripada yang pertama saya, iaitu Nur Syafiqah Atira binti Iskak, yang kedua Nur Mazni Haniza binti Mahayudin, yang ketiga Nurul Ain Sufia binti Aris, yang keempat Nur Ain Syazwani binti Aziz, dan yang kelima Nur Alia Nadira binti Isa. Perbincangan topik yang ingin saya dan kawan-kawan saya sampaikan adalah yang pertama, definisi, iaitu apa itu kawalan kendiri dan konsep kendiri. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan konsep kendiri kanak-kanak. Yang ketiga, perkembangan konsep kendiri positif di kalangan kanak-kanak tersebut. Dan yang keempat, penerapan unsur. Setiap daripada kita mempunyai suatu pandangan atau gambaran tentang diri sendiri. Sebagai contoh dari segi rupa, kesihatan, kelemahan, kebolehan dan juga tingkah laku. Semua pandangan dan gambaran ini disebut sebagai konsep kendiri. Konsep kendiri ini terdiri daripada interaksi, iaitu interaksi kita dengan orang lain dan juga interaksi kita dengan alam sekitar. Sebagai contoh dari segi rupa, kita akan melihat orang lain yang lebih cantik dari kita. Kita akan mula merasakan diri pada tahap yang sangat bawah. Kita akan mula mempersoalkan kenapa kita tidak secantik orang itu. Terdapat 3 jenis definisi yang berbeza. Yang pertama, Carl Rogers 1951 mengatakan konsep kendiri adalah definisi diri yang kita berikan kepada diri kita secara sedar apabila menggunakan perkataan saya atau aku. Beliau juga mengatakan kendiri adalah komponen personaliti yang utama. Definisi yang kedua ialah dari Chevron and Bollis 1982 mengatakan konsep kendiri ialah tanggapan seseorang terhadap dirinya. Tanggapan yang dimasukkan meliputi kepercayaan, perasaan, sikap dan nilai. Ia berbeza di antara seorang dengan yang lain. Definisi yang ketiga ialah dari Cohen 1959. Beliau mengatakan seseorang mungkin mempunyai konsep kendiri yang tinggi ataupun rendah. Contoh seseorang yang mempunyai konsep kendiri yang tinggi ialah menghargai diri sendiri, bercita-cita tinggi dan berkebolehan dalam satu-satu bidang. Bagi seseorang yang mempunyai konsep kendiri yang rendah pula ialah rendah diri, mudah putus asa, tidak ada keyakinan diri dan membenci diri sendiri. Perkembangan konsep kendiri merangkumi aspek-aspek. Yang pertama, pengetahuan kendiri. Yang kedua, regulasi dan pengawalan kendiri. Yang ketiga, penilaian dan penghargaan kendiri. Yang keempat, keyakinan kendiri. Dan yang kelima adalah sempurna kendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Atira binti Iskak ingin menerangkan tentang pengetahuan kendiri. Pengetahuan kendiri adalah kesedaran tentang kewujudan kendiri. Ianya adalah tugas pertama kanak-kanak untuk memahami bahawa dirinya terpisah daripada persekitarannya. Proses mengenali diri berkait rapat dengan pengalaman bayi, berinteraksi dengan persekitarannya dan penyertaan terhadap tubuhnya sendiri. Pada awalnya, bayi akan menganggap bahawa dirinya sebahagian daripada persekitaran. Melalui penerokaan, bayi mula memahami diri mereka terpisah dari persekitaran dan mempunyai rupa bentuk yang unik. Sebagai contoh, apabila bayi tersebut menyentuh sesuatu barang, barang tersebut akan bergerak. Apabila bayi tersebut menangis, dia mengetahui bahawa ada orang yang akan datang mengambilnya. Apabila bayi tersebut tersenyum, dia mengetahui bahawa ibunya akan membalas senyumannya. Semua proses ini melahirkan kesedaran tentang kewujudan kendiri dan seterusnya membantu ke arah pembentukan konsep kendiri. Regulasi dan kawalan kendiri. Regulasi berkait rapat dengan perkembangan emosi dan kematangan sosial kanak-kanak.
kawalan kendiri bayi lebih bersifat primitif dan kebanyakannya melibatkan proses biologi, contohnya menjerit, menangis bila lapar atau tidak selesa. Pada umur 2 tahun, kawalan fizikal sudah ada dalam diri kanak-kanak. Contohnya, kanak-kanak dapat menggerakkan sesuatu objek atau mendapatkan makanan. Tetapi kanak-kanak belum pandai menyatakan perasaan secara verbal. Bahasa pertuturan memainkan peranan yang penting dalam kawalan kendiri. Pertuturan peribadi bertindak sebagai kawalan tingkah laku. Kajian, kanak-kanak yang dapat menangguhkan ganjaran dan keupayaan mengawal diri apabila remaja dan dewasa, mereka akan menjadi lebih cekap secara sosial, lebih pandai serta berjaya menangani kekecewaan dan cabaran dengan baik. Okey, seterusnya adalah penilaian dan penghargaan kendiri. Kanak-kanak menilai diri mereka melalui apa? Melalui perbandingan dengan orang lain. Kanak-kanak dapat mengetahui kelemahan dan kelebihan diri mereka. Penilaian kendiri ni ada yang baik, ada yang buruk, ada yang negatif, ada yang positif. Okey. Penghargaan diri bersamaan dengan perasaan harga diri. Okey, ianya hasil daripada pemikiran, perasaan, pengalaman dan pandangan. Contoh penghargaan kendiri menjadi tinggi apabila mereka dapat pujian daripada hasil kerja mereka. Okey, contohnya dia buat blog. Kanak-kanak buat blog bentuk rumah. Okey, datang mak dia cakap, "Wow, cantiknya adik buat blog bentuk rumah. Pandainya adik buat rumah macam ni." Macam tu. So dekat situ penghargaan kendiri menjadi tinggi. Okey. Apabila mereka mempunyai penghargaan diri yang tinggi, mereka akan dapat menghadapi cabaran atau rintangan atau masalah dengan berkeyakinan. Keyakinan diri. Efikasi bermaksud keupayaan kita untuk melakukan sesuatu tugasan sehingga ke tahap tertentu. Sebagai contoh, kita yakin bahawa kita akan dapat melompat setinggi 4 kaki 2 inci. Jadi itulah efikasi kita. Menurut kajian, setiap orang yang mempunyai efikasi dan mempunyai keyakinan diri untuk mencapai efikasi itu, mereka akan berjaya untuk mencapai efikasi itu. Begitu juga sebaliknya. Tetapi, apabila seseorang itu berubah kepada tugasan yang lain, mereka mungkin tidak akan dapat mencapai efikasi itu. Sebagai contoh, saya adalah seorang atlet lumba lari profesional. Saya punya efikasi, saya ingin berlari di dalam trek 100 meter hanya dalam masa 3 saat. Tetapi, apabila saya beralih tugasan, sebagai contoh, saya menjadi seorang pemain badminton, saya mungkin tidak akan dapat mencapai efikasi itu kerana tugasan saya sudah berlainan. Sempurnakan diri. Dalam teori Maslow, sempurnakan diri merupakan satu keperluan manusia yang paling tinggi dalam mencapai potensi dalam diri seseorang. Ianya akan dapat dicapai apabila semua keperluan asas yang lain dipenuhi, dan ianya juga merupakan tunjang kepuasan dalam diri seseorang. Untuk mencapai kesempurnaan kendiri, manusia memerlukan pelbagai pengalaman sama ada sedar ataupun tidak. Apa yang dapat kita lihat, sempurnakan diri ini adalah bukan apa yang kita buat, tetapi kepuasan yang dicapai apabila kita melakukan sesuatu tugasan. Perkembangan konsep kendiri. Perkembangan konsep kendiri bayi dan kanak-kanak. Ketika kanak-kanak dilahirkan, konsep kendiri dalam diri mereka belum mula terbentuk. Konsep ini akan mula terbentuk apabila mereka berinteraksi dengan orang lain. Konsep kendiri ini akan terbentuk bermula dari umur mereka 6 bulan. Pada peringkat 1,5 hingga 2 tahun,
konsep kendiri sudah mula muncul. Konsep ini muncul kerana mereka telah mengenal diri mereka dari segi fizikal dan menyedari dirinya adalah entiti yang terpisah. Sebagai contoh, apabila mereka melihat gambar ataupun berdiri di hadapan cermin. Pada peringkat 2 tahun, permulaan kata ganti nama diri mula digunakan. Sebagai contoh, saya, adik ataupun kakak. Pada peringkat 2 hingga 3 tahun, kanak-kanak mula mencirikan diri mereka berasaskan kepercayaan biasa. Sebagai contoh, saya suka kek cheese. Pada peringkat ini, kanak-kanak akan dapat menyatakan apa yang mereka suka dan apa yang mereka tidak suka. Pada peringkat umur 3,5 hingga 5 tahun, pemikiran mereka terhad kepada perbuatan dan pemikiran yang nyata. Sebagai contoh, mereka sudah mula mengetahui untuk melabelkan diri mereka dari segi jantina, saiz badan dan sifatnya. Pada peringkat 4 hingga 7 tahun, konsep kendiri semakin berkembang. Mereka dapat menggambarkan diri mereka. Tetapi pada peringkat ini, kanak-kanak belum mula menyedari kelemahan diri mereka. Sebagai contoh, kanak-kanak mampu mempamerkan diri mereka berlainan dengan orang lain dari segi sifat, kelakuan dan kebolehan. Okey, seterusnya adalah jenis-jenis konsep kendiri. Okey, jenis-jenis konsep kendiri ni ada 2. Satu, konsep kendiri positif. Satu lagi, negatif. Okey, saya cerita tentang konsep kendiri positif dahulu. Okey, terbentuk apabila seseorang menghargai diri secara positif hasil daripada kejayaan. Okey, mereka ni selalu menerima pujian, kasih sayang, layanan yang baik, perhatian. So mereka ni ada mempunyai kendirian positif lah dekat dalam diri mereka. Okey, mereka juga mempunyai ciri-ciri minat, motivasi dan matlamat untuk berjaya. Mereka takkan cepat putus asa. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan konsep kendiri ialah kasih sayang dan penerimaan positif. Penerimaan positif akan membentuk penerimaan diri yang positif dalam diri kanak-kanak. Contohnya, kita sebagai orang dewasa seharusnya memberi aura yang positif kepada kanak-kanak. Oleh itu, penerimaan positif akan membentuk dalam diri mereka. Seterusnya, mengenali diri melalui interaksi dengan ibu bapa. Mereka akan mengenali diri mereka melalui mereka berinteraksi dengan ibu bapa atau penjaga. Yang kedua ialah perhubungan dengan orang di sekeliling. Contohnya, ahli keluarga, rakan sebaya, guru dan masyarakat sekeliling. Seterusnya, penghargaan, kasih sayang, komen, ketika hukuman atau denda memberikan kesan terhadap penerimaan kanak-kanak terhadap diri mereka. Contohnya, kanak-kanak akan menerima segala perbuatan tersebut satu demi satu untuk mereka memahami dan menerima perbuatan tersebut. Yang ketiga ialah status sosioekonomi keluarga. Kanak-kanak dari keluarga yang berpendapatan rendah mudah untuk mempunyai konsep kendiri yang negatif. Contohnya, kanak-kanak ini akan merasa iri hati dengan rakan-rakan sebaya yang lain kerana beliau datang dari keluarga
berpendapatan rendah dan tidak mampu untuk membelikan sesuatu kepada kanak-kanak ini. Membandingkan diri dengan orang lain. Contohnya, kanak-kanak ini akan membandingkan diri mereka dengan orang lain kerana mereka merasa diri mereka itu kurang berbanding dengan rakan-rakan yang lain. Yang keempat ialah faktor biologi. Keupayaan kognitif, kemahiran fizikal, rupa fizikal atau kecacatan. Rendah diri dan tidak yakin terhadap kerja yang dilakukan. Kanak-kanak akan merasa terkurang apabila mereka mempunyai rupa fizikal atau kemahiran fizikal yang lain daripada kanak-kanak yang lain. Mereka akan merasa kecil hati atau rendah diri. Faktor-faktor yang menyebabkan konsep negatif. Pengalaman pahit yang berkaitan dengan kegagalan individu, kritikan secara negatif oleh ibu bapa atau guru terhadap kanak-kanak, kekurangan kasih sayang dan perhatian yang diberikan oleh ibu bapa, guru atau orang dewasa lain, kekurangan penerimaan pengiktirafan dan pandangan rendah dari rakan sebaya. Ia akan membuka lagi konsep kendiri yang negatif kepada kanak-kanak. Pencapaian akademik, sukan atau permainan yang rendah. Mungkin kanak-kanak tersebut jarang mendapat pujian atau penghargaan. Harga diri yang rendah. Enggan menyertai kegiatan sosial yang boleh membawa perakuan. Kedudukan sosioekonomi keluarga yang rendah. Rasa rendah diri. Mereka akan merasa rendah diri kerana mereka mempunyai status yang berbeza berbanding dengan rakan sebaya yang lain. Ancaman dan tekanan dari ibu bapa atau guru boleh menjejaskan pembentukan konsep kendiri yang positif terhadap kanak-kanak. Matlamat yang kurang realistik. Apabila gagal mencapai matlamat tersebut, kanak-kanak akan merasa rendah diri dan akan membentuk konsep kendiri yang negatif. Kecacatan anggota badan. Kanak-kanak akan mula merasa kurang cekap dan tidak berguna kerana memiliki kecacatan yang menyebabkan mereka merasa merendah diri. Kegagalan mencapai satu-satu tugas. Contohnya, kanak-kanak yang berusia 12 tahun gagal menguasai masalah matematik algebra yang biasanya telah dikuasai oleh rakan-rakan sebaya yang lain. Suasana keluarga yang kurang harmonis. Pergaduhan di antara ibu bapa akan menyebabkan kanak-kanak rasa tidak selamat dan kurang bernasib baik. Ia akan menjejaskan konsep kendiri kanak-kanak. Untuk mengekalkan konsep kendiri yang baik dan harga diri yang tinggi, seseorang individu itu akan menggunakan satu cara yang dipanggil helah bela diri. Penerapan unsur-unsur kawalan kendiri. Penerapan unsur-unsur kawalan kendiri adalah konsep kendiri positif. Ia asas kepada pembentukan personaliti kanak-kanak tersebut. Penerapan unsur-unsur kawalan kendiri juga mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pemprosesan maklumat diri kanak-kanak. Ia juga mempengaruhi tingkah laku dan sikap kanak-kanak seperti yakin dengan kepercayaan diri, berusaha, optimistik. Selain itu, kanak-kanak juga mengetahui apabila kita sayang mereka, mereka akan menghargai dan menerima diri mereka seadanya. Mereka akan melakukan perkara-perkara yang baik kepada diri dan orang lain juga. Seterusnya, mereka akan faham baik dan buruk sesuatu tindakan itu. Mereka akan mengubah tingkah laku ke arah yang lebih baik untuk membentuk kawalan diri dengan lebih baik. Kesimpulannya, konsep kendiri terbahagi kepada dua, iaitu konsep kendiri positif dan negatif. Konsep kendiri yang positif akan membentuk pribadi yang baik dalam diri kanak-kanak.
manakala konsep kendiri yang negatif akan memberi kesan yang sebaliknya dalam diri mereka. Antara salah satu contoh konsep kendiri yang positif adalah memberi kasih sayang, memberi sokongan, memberi galakan dan sebagainya. Konsep kendiri ini penting dalam kehidupan awal kanak-kanak kerana kanak-kanak akan lebih menghargai diri dan menerima mereka dengan seadanya.